Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan yang erat. Selain sebagai negara tetangga, Malaysia juga memiliki ragam kesamaan budaya dengan Nusantara. Kali ini, kesempatan bagi kantor Berita Antara untuk berbincang eksklusif dengan Perdana Menteri Malaysia Ismail Yaakob di kantor Perdana Menteri Putrajaya Malaysia terkait isu-isu terkini yang berkaitan erat dengan hubungan diplomasi kedua negara. Pembicaraan dimulai dengan isu Laut Cina Selatan, di mana dari mulai Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan banyak masalah dapat diselesaikan untuk Laut Cina Selatan jika Cina dapat mematuhi Konvensi PBB tentang hukum laut dan kode tata perilaku. Selanjutnya, Indonesia dengan banyak kekuatan yang dimilikinya dapat memengaruhi situasi di kawasan serta bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi ASEAN dengan cepat. Hingga bagaimana memunculkan karakter budaya bersama antara Malaysia dan Indonesia atas banyaknya kesamaan budaya dari negara sahabat ini. Simak wawancara selengkapnya di program 30 menit eksklusif berikut ini. Itu adalah invest 100%. Anda bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi. Sejujurnya, hubungan Malaysia dan Indonesia amat rapat sekali. Kita menganggap Indonesia bukan sebagai negara sahabat, tetapi negara saudara. Negara saudara. Sebab itulah, dari segi tradisinya, apabila seorang Perdana Menteri Malaysia mengangkat sumpah, negara pertama yang dilawati adalah Indonesia. Jadi itulah hubungan yang secara tradisi menggambarkan betapa rapatnya, betapa akrabnya hubungan Malaysia dan Indonesia. Selain daripada hubungan dagangan dan sebagainya, salah satu perkara yang merapatkan hubungan kita adalah tenaga kerja TKI, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara kita, Malaysia. Dan pembangunan di Malaysia saya kira bergantung kepada tenaga kerja daripada luar termasuk Indonesia. Kalau tiada tenaga kerja ini mungkin bukan saya kata sukar, tetapi memberikan kesan dari segi pembangunan. Sekarang ini kita sudah buka kepada tenaga kerja daripada Indonesia, khususnya pembantu rumah sebagai contoh. Ianya sangat penting. Baru-baru ni sebelum kita buka kepada pembantu rumah daripada Indonesia masuk, rakyat Malaysia menghadapi kesukaran yang amat sangat. Mereka yang mempunyai family, mempunyai anak kecil, tidak mampu untuk bekerja kerana tidak ada pembantu rumah. Jadi kesannya juga kepada produktiviti negara kalau terlampau ramai yang suri-suri rumah yang sepatutnya bekerja, tidak bekerja. Tapi ini berlaku. Jadi alhamdulillah kita dah menandatangani MOU dan 1 hari bulan baru-baru ni pembantu rumah daripada Indonesia mula masuk. Itu dari segi pembantu rumah. Juga dari segi pekerja-pekerja ladang sebagai contoh. Kita rugi berbilion ringgit kerana buah sawit tidak dikutip kerana tidak ada pekerja. Jadi kita perlu mendapatkan tenaga kerja daripada Indonesia. Kalau tidak, berbilion kita rugi. So, alhamdulillah saya dimaklumkan oleh Menteri Semua Manusia, kita telah pun menerima masukan tenaga kerja daripada Indonesia. Jadi tenaga kerja ni saya kira dapat membantu kita dari segi ekonomi negara kita, dan dalam masa yang sama pastinya akan merapatkan hubungan persaudaraan kita.
Indonesia merupakan satu negara besar dan pastinya mempunyai pengaruh yang besar. Ya. Banyak isu-isu yang boleh kita bekerjasama dari segi kesaling hubungan kerjasama ekonomi misalnya. Kita mempunyai jumlah penduduk yang besar di ASEAN ini, lebih daripada 300 juta, mungkin 350 juta. Jadi kalau dari segi pakatan ekonomi antara ASEAN ini, ia boleh mempengaruhi negara-negara lain dari segi pelaburan, dagangan dan sebagainya. Begitu juga isu-isu yang berkaitan dengan ASEAN, seperti Laut Cina Selatan, ya, seperti Rohingya, kejadian di keadaan yang politik yang berlaku di Myanmar. Saya percaya dengan kuasa yang besar, seperti pengaruh yang besar seperti Indonesia, ia boleh mempengaruhi keadaan ini dan keadaan yang timbul ini, dan isu-isu itu saya percaya boleh diselesaikan dengan lebih cepat dengan syarat mendapat sokongan daripada seluruh negara. Dan saya percaya, saya yakin bukan saja Malaysia tapi negara lain akan memberikan kerjasama yang sepenuhnya kepada Indonesia selaku pengurusi ASEAN. Sepatutnya kalau UNCLOS dipatuhi dengan sepenuhnya, keadaan mungkin lebih baik. Sebab itu kita setiap kali ASEAN Summit dan sebagainya, apabila timbul ASEAN Plus China misalnya, hampir keseluruhan negara ASEAN membangkitkan isu tentang Laut Cina Selatan dan perlunya China mematuhi UNCLOS ini. Ini undang-undang antarabangsa yang sepatutnya dipatuhi. Dan kita juga sedang meminta supaya Code of Conduct ini disegerakan, ya, supaya tidak timbul lagi isu yang berkaitan. Kita dapat, walaupun bukan soal tak timbul, soalnya dapat dikurangkan isu yang berkaitan dengan China Selatan. Ya, sebab kita lihat di Malaysia terutamanya, negara yang terkesan secara direct dengan China, dasar China ini, dan terutamanya 9 dash line ini, kita terkesan. Dan kita, sebab itu kita, kalau China boleh mematuhi undang-undang, Code of Conduct dan sebagainya, banyak isu boleh diselesaikan. Di Malaysia terkesan, Vietnam terkesan, Filipina terkesan, ya. Jadi banyak negara yang terkesan akibat daripada polisi China tentang Laut Cina Selatan, ya. Dan kita mahu supaya Laut Cina Selatan kekal sebagai kawasan yang bebas untuk perdagangan, ya. Kita freedom of navigation itu dihormati oleh semua pihak. Kebudayaan, makanan, ya, kadang-kadang menjadi isu besar satu ketika dulu. Soal tarian menjadi isu yang tidak sepatutnya berlaku. Ya, sebab itu sewaktu lawatan kunjung hormat pertama saya ke Bapak Presiden Indonesia, Pak Jokowi, saya meminta supaya kita mempunyai senarai yang jelas. Senarai Indonesia, senarai kebudayaan atau makanan Malaysia, dan senarai bersama. Ada concurrent list, ada Indonesian list, Malaysian list dan concurrent list, supaya semua boleh kita kongsi secara bersama, kerana kebudayaan itu atau makanan itu adalah makanan dan kebudayaan yang diguna pakai di kedua-dua negara. Sebab bagi saya, kebudayaan, makanan bukan berdasarkan negara, tetapi berdasarkan etnik dan kaum itu sendiri. Sebagai contoh, orang Malaysia berasal dari Jawa.
asalnya dulu Jawa. Dia masih makan makanan Jawa. Dia masih makan makanan tempe sebab dia bukan kerana dia Malaysia tetapi dia kerana orang Jawa. Jadi kalau dia makan tempe, Indonesia tak boleh kata itu tempe itu hak Indonesia. Sebab itu hak orang Jawa. Hak orang Jawa di Malaysia, hak orang Jawa di Indonesia. Kalau Minang mungkin dia lain pula makanan dia. Di sini ada orang Minang, Minangkabau di Negeri Sembilan. Apa yang orang Minang di Indonesia makan, di sini pun makan. Apa yang budaya di sini sama juga budaya di sana. Jadi hak tentang makanan dan kebudayaan itu adalah hak daripada kaum ataupun etnik itu sendiri. Orang Cina duduk di US, di Amerika, dia masih menari tarian naga. Tarian naga itu tidak menjadi tarian Amerika tetapi tarian orang Cina. Tarian orang Cina di Amerika. Kerana itu berkaitan dengan kaum Cina. Jadi tak boleh Cina nanti saman Amerika kerana orang Cina di Amerika menari tarian naga di Amerika sebagai contoh. Jadi perkara ini sebenarnya boleh merapatkan kita kerana kita mempunyai persamaan. Tapi kalau kita menganggap itu hak kita dan bukan hak orang lain, jadi akhirnya akan berlaku pertelingkahan. Jadi saya dah setuju dengan Bapak Presiden Pak Jokowi bahawa kita kena ada senarai. Ini senarai budaya Indonesia yang bukan tak ada kena-mengena pun dengan Malaysia. Ini tarian Malaysia yang tak ada kena-mengena pun dengan Indonesia. Dan ini senarai bersama yang kedua-duanya mempunyai hak di atas kebudayaan ataupun makanan. Kita itu adalah invest 100%. Sehingga bisa tahu apa sih yang selama ini yang ingin melakukan selama 3 bulan ini dihadapi.